Belanjawan 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan mensejahtera rakyat. Itu tema yang digarap dan akan direalisasikan dalam usaha untuk kita melihat bagaimana Belanjawan 2025, suatu perancangan keuangan dalam jangka masa pendek, boleh memberikan impak bagi menaikkan siling dan juga meningkatkan lantai pendapatan rakyat. Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 ataupun disebutkan Belanjawan 2025 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi agenda peruntukan RM421 bilion. Sebelum belanjawan itu dibentangkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan perubahan-perubahan positif dalam konteks ekonomi rakyat dan juga ekonomi madani secara keseluruhan. Belanjawan ekonomi madani yang kali ketiga dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam ini kita memberikan gambaran bagaimanakah ia mampu memberi dampak yang positif dalam meningkatkan siling dan juga memberikan peningkatan kepada lantai pendapatan rakyat. Bersama saya di studio pada malam ini dalam pasca Belanjawan 2025, saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz Abu Bakar, Presiden Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, MATA. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk bersama kami pada malam ini. InsyaAllah kita melanjutkan perbincangan kita berkenaan tentang hasil cukai dan juga bagaimana ia boleh diterjemahkan untuk membantu menjana pendapatan rakyat di sebaliknya. Dan kita tidak berdua Datuk, kerana kita akan memperkenalkan secara dalam talian. Saya perkenalkan tetamu kita yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum, apa khabar Prof Datuk? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak bersua. Alhamdulillah. Difahamkan Prof Datuk berada di Singapura pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak Prof Datuk meluangkan masa dalam pasca Belanjawan 2025. Yang berbahagia Prof Datuk, kita akan bersama dengan yang berbahagia Prof Datuk seketika nanti, dan kita mulakan terlebih dahulu dengan Datuk Abdul Aziz ya. Terdahulu minggu lalu kita ada berbincang berkenaan pendapatan negara yang diperuntukkan dalam perbelanjaan mengembang itu, RM421 bilion. Kita membawa soal yang paling genting dan kritikal. Dari mana datangnya hasil pendapatan negara untuk meletakkan perbelanjaan mengembang itu diaplikasikan kepada perbelanjaan bagi tempoh setahun? Maka jawapannya adalah pendapatan hasil bercukai dan cukai pendapatan. Jadi dalam konteks cukai pendapatan ini, apakah boleh dikatakan ia mampu untuk menampung perbelanjaan yang sedang berkembang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelum kita bincang tentang hasil, saya rasa elok kita tengok dari segi kedudukan fiskal dan juga beberapa statistik ekonomi yang saya rasa sebelum kita mula, supaya kita faham dari segi indikator ekonomi. Indikator ekonomi dari segi kedudukan ekonomi kita. Kita mula daripada yang paling atas sekali, keluaran dalam negara kasar. Selalu disebut dan merupakan satu term ataupun terma yang digunakan untuk jumlah barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di negara kita untuk satu tempoh tu dipanggil KDNK. Kalau kita tengok KDNK, kalau kita bezakan antara satu tahun ke tahun yang lagi satu, year to year, dia berlaku pertumbuhan atau pengucupan dari segi ekonomi. Dan kalau kita tengok 2025, kita anggarkan, kita estimate kita punya growth, economic growth tu, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tu 4.5% ke 5.5%. Adakah peningkatan pertumbuhan ekonomi bagus? Kita kena tengok dari segi global growth secara keseluruhannya. Secara world, dari segi global, dianggarkan lebih kurang 3.3%. So bermakna kalau 3.3% punya global growth berbanding dengan kita punya growth lebih kurang 4.5 ke 5.5, I think we are quite okay in terms of KDNK. Itu kompetitif? It's okay. Sebab kita tengok dari segi kita punya in terms of strategi FDIs dan dari segi high value, high economy punya value of business, dari segi ekonomi itu bagus dari segi kita punya anggaran itu. Dan kita tengok the next line, iaitu dari segi hasil negara. Kalau tengok dari segi fiskal, dari segi fiskal punya position, hasil negara kita lebih kurang 340 bilion lah, about 300 keseluruhan hasil cukai dan hasil bukan cukai, lebih kurang 340. Dan kita punya OPEX, belanja belanja mengurus kita lebih kurang 335 bilion, dan kita ada lebih kurang lebihan current account punya surplus lebih kurang 5 bilion. Problem kita sekarang bila kita masukkan belanja pembangunan tu lebih kurang 85 bilion, berlaku penurunan, berlaku defisit. Bermakna itu yang kita ada defisit lebih kurang 85
bilion yang kita perlu pinjam lah. So sebab tu tapi alhamdulillah kita punya hutang baru tu makin kurang. Baik. Tapi dan alhamdulillah pun kita punya defisit tu pun makin berkurang. Ya. So kalau ikut yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri punya kerajaan punya sasaran dalam jangka masa sederhana kita harap dapat turun sampai ke 3%. So kita berbalik pada hasil balik tadi. Yeah. So sekarang ni kalau kita tengok daripada mana-mana negara pun kita tengok macam mana kita nak ukur prestasi kutipan hasil sesebuah negara. Ya. Jadi kita gunakan dari segi economic terms, kita gunakan nisbah cukai kepada KDNK. Sebab tu saya explain KDNK dulu. Kan bermakna kalau kita tengok dari segi kutipan cukai berbanding dengan KDNK berapa peratus dia. Sebab itu yang Ahmad Muhammad Perdana Menteri sebut asas cukai kita masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara jiran kita. Disebutkan pada 2023 ataupun 2022 lebih kurang 11.8%. Ya. 2023 lebih kurang 12.6%. Baik. Dibandingkan negara-negara jiran kita ada yang 17%, 16% kan. Tapi kalau kita tengok secara puratanya negara-negara di Asia Pasifik dia punya kadar nisbah cukai, hasil cukai kepada dia punya KDNK adalah 19%. Ya. So bermakna kita jauh ketinggalan lah. Bermakna kalau tengok dari segi on average Asia Pacific punya countries about 19%. Kita 12.6%. So perbezaan 12.6% ni berbanding dengan 19% tu dari segi economic term kita panggil tax gap ataupun jurang cukai. Yang itulah merupakan usaha yang kita kena buat dalam meluaskan asas hasil, bermakna kita kena meningkatkan pematuhan cukai, mengurangkan ketirisan, orang lari cukai apa semua. So usaha-usaha ni semua ni perlu dibuat untuk merapatkan jarang cukai tu, the jurang tu, the tax gap tu, supaya dia seiring dengan negara-negara yang lain. Jadi banyak saya rasa usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan dalam segi belanjawan 2025 ni untuk meningkatkan hasil melalui perluasan asas cukai, tapi tidak membebankan the rakyat terbanyak dari segi the lower income group. Kendati pun begitu ya Datuk Aziz, kita melanjutkan persoalan ini bersama dengan Prof Datuk Zakaria. Prof Datuk Zakaria, kita tadi berbicara berkenaan bagaimana perluasan hasil cukai itu boleh diberikan suatu penumpuan bagi agenda kerajaan dalam memberi ruang kepada perbelanjaan yang semakin mengembang. Tetapi di sebaliknya juga kita bercerita berkenaan prestasi ekonomi negara. Kerana apabila diceritakan tentang cukai, ia banyak terkait rapat dengan pendapatan rakyat secara di peringkat akar umbi. Dan apakah kalau kita lihat pendapatan itu meningkat, maka hasil pendapatan negara juga akan menjadi kesan yang berpanjangan dan diibaratkan sebagai kesan domino. Jadi bagaimana kedua-dua perkara itu bergerak secara seiring, Prof Datuk? Ya, baik. Terima kasih banyak. Bila kita saya rasa cukai dan juga pendapatan isi rumah memang dia mempunyai kaitan, tetapi kaitannya tidaklah begitu direct tau. Dan kalau saya nak ulas sikit berkenaan dengan cukai tadi, salah satu sebabnya mengapa kita masih lagi mempunyai masalah di dalam daya saing yang dilaporkan oleh WCY, World Competitive Yearbook, adalah kerana prestasi cukai kita yang agak lemah. Seperti apa dikatakan oleh Datuk Aziz tadi. Jadi kita punya cukai tax base tu masih sempit, dan ini dia mengambil masa dalam jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pengukuhan hasil kerajaan. Dalam perkara ini dia ada dua perkara yang saya nak jelaskan sini, iaitu perbezaan di antara apa yang kita bincangkan tadi tentang hasil cukai dan juga tentang pendapatan negara. Ini dua perkara yang berkaitan tetapi agak berbeza. Baik. Selalunya kalau pendapatan negara meningkat, GDP kita meningkat dari tahun ke tahun, maka hasil cukai kita dapat kita pungut dengan baik. Ini dipanggil sebagai buoyancy.
Nanti Datuk Aziz mungkin lebih faham tentang hal ini. Ya. Pun demikian, kerana sebab-sebab tertentu, pertumbuhan KDNK kita agak dalam tempoh sedekat dan mungkin lebih daripada sedekat yang lalu, prestasi pertumbuhan KDNK kita kurang memberangsangkan sebenarnya. Sebab itu kita tidak dapat mencapai apa yang kita impikan sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Baik. Jadi maka itu yang menyebabkan kita juga menjadi terhalang ataupun menjadi masalah dalam pungutan cukai kita. Tetapi yang keduanya ialah dari segi pungutan cukai ini, dia adalah kita selalunya kita dapati bahawa dia ni base-nya sempit adalah disebabkan oleh kebanyakan daripada cukai-cukai kita ni adalah di Malaysia ni ialah cukai langsung. Cukai tidak langsung tidak seperti negara-negara lain yang cukai langsungnya menyumbang kepada hasil kerajaan persekutuan dengan lebih besar lagi berbanding dengan cukai tidak langsung tadi. Jadi bermakna saya rasa di masa akan datang apa yang kerajaan cuba lakukan ialah cuba mengukuhkan prestasi cukai tidak langsung ini. Cukai tidak langsung ini saya maksudkan sini ialah mungkin Datuk Aziz boleh ulas lagi tentang SST dan GST ini. Iaitu kita telah berpindah daripada bermula daripada SST kepada GST, kemudian balik pula SST. Kemudiannya kita dapati bahawa kita nak balik semula kepada GST agak terkial-kial. Saya gunakan bahasa ini lah, agak terkial-kial. Sebab kita mempunyai masalah tersendiri. Masalahnya ialah, mungkin saya ulaskan di sini juga, ialah kerana difahamkan, kita juga mempunyai kefahaman bahawa kalau kita nak mengamalkan GST, kita akan menambahkan beban kepada kesejahteraan rakyat dengan pengamalan GST. Jadi dia kalau kita menambahkan GST, dia akan mengukuhkan keuangan kerajaan persekutuan. Tapi Datuk, mengapa ia menjadi beban? Sedangkan angka ataupun GST itu boleh ditawarkan bukan hanya pada 6%, mungkin 3%, 2% ataupun lebih rendah berbanding sebelumnya. Jadi dalam konteks meningkatkan pendapatan cukai tidak langsung ini, tidakkah meletakkan nilai yang rendah itu dikatakan sebagai tidak membebankan masyarakat? Yalah, itu sebabnya yang ini saya rasa saya minta supaya Datuk Aziz boleh ulas sikit. Itu sebabnya ialah kadarnya yang sama ada 3%, 6% ataupun kebanyakan negara sampai 15% pun ada juga. Singapura sudah 9%. Jadi yang ini ini adalah bergantung kepada bagaimana kita mengurus pencukaian itu. Maknanya dia di samping kita nak mengukuhkan keuangan kerajaan persekutuan, dengan kita dapat mengukuhkan saya kata tadi hak cukai tidak langsung, dan dengan bahasa yang sama kita dapat meningkatkan lagi pungutan hasil cukai, maka kita dapat mengatasi masalah defisit di dalam perakaunan kerajaan persekutuan. Tetapi cukai tidak langsung seperti ini, kalau kita tidak uruskan dengan baik, dia akan memberi bebanan kepada pengguna ataupun isi rumah, kerana dia menjadi sensitif sekarang ini kerana isi rumah kita sedang menghadapi masalah kesejahteraan yang agak berpanjangan dan yang agak getir sekarang ini. Jadi dengan kita tahu dengan pendapatan isi rumah yang rendah, dengan gaji yang rendah, pendapatan isi rumah yang rendah, bukan disebabkan oleh inflasi, tetapi disebabkan oleh gaji dan pendapatan yang rendah. Maka kita mengalami masalah kos sara hidup yang tinggi ataupun kesejahteraan yang rendah. Maka kalau kita tak handle, kita tak cerkan secara cermat, pengenalan kembali GST ini boleh menjadi sangat-sangat sensitif
dari segi politiknya pun akan menjadi sangat-sangat tidak membantu dalam percaturan politik pada hari ini lah. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa kerajaan sekarang pun, sebab itu kalau kita lihat balik apa yang PMX katakan, iaitu ia akan mengamalkan balik GST ni apabila gaji minima sampai kepada RM3,000 hingga RM4,000. Ya. Gitu. Saya berhenti situ dulu lah. Ya, okey. Datuk Zakaria, mungkin persoalan berkenaan GST itu kita andaikan dan kita nak tanyakan apakah ia satu tindakan ataupun langkah ke belakang. Bersama dengan Datuk Aziz ketika nanti. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali dalam Pasca Belanjawan 2025. Sukacita saya umumkan kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas kewangan RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Bantuan khas ini diberi kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen, veteran tidak berpencen sebanyak RM250. Ini disalurkan pada bulan Februari 2025. Pada Januari bulan Disember ada kenaikan, bulan Januari ada kenaikan, bulan Februari ada bonus. Alhamdulillah. Saksikan program-program menarik kegemaran anda di TV1 sempena sambutan Hari Deepavali 2024. Malah dengan Wati ni kalau dapat jumpa ada je rancangan korang ni. Kalau kau tak jahanam kat kampung ni tak sah ya. Kenapa bapa sanggup tinggalkan kami macam tu aja? Sampai buatkan mak aku susah. Kita ni sebagai manusia, kita kena terima, kita kena reda. Daripada dulu mak kau ada lagi kau main. Dalam slot memori khas Hari Deepavali, Kasih Nirmala, Sabtu 2 November pukul 1.30 tengah hari. Selamat menyambut Hari Deepavali 2024. Mewarnaimu hanya di TV1. Peru has had a long list of overlords: the Chimu people, Paracas, Nazca, Mochi, and of course the famed Incas. Those who live here now still practice many of the cultural traditions of these long-lost peoples. Peru is a tough place to live back all those centuries ago, and it's still a harsh land. The high Andes tower into the death zone. The altitude alone commands hard living. Unknown to most of the world, there are white-tailed deer sharing these remote mountain reaches with these descendants of those empire builders from so long ago. Smaller in body than their North American cousins, these white-tailed deer have also learned to live side by side with another creature, one of the strangest looking animals on the face of the earth. That animal is the four-horned sheep. Mewarnaimu hanya di TV1. Untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Ya, bersua kembali Pasca Belanjawan 2025. Bersalah dibuatnya saya, Datuk Aziz. Apabila Datuk Zakaria tadi menyatakan berkenaan tentang cukai langsung dan cukai tidak langsung. Ada beberapa persoalan yang terbit berkenaan inisiatif memperkenalkan semula GST ini. Seolah-olah kita kembali ke belakang kalau kita perkenalkan kembali GST, dan saya soal tadi, berapa kadar yang setepatnya untuk memperkenalkan GST? Kalau tidak 6%, apa mungkin 2-3% dan kadar yang kompetitif. Jadi, apakah ini langkah yang boleh dilakukan dalam masa terdekat ini, Datuk? Ya.
Saya jawab yang Prof apa nama ni Datuk Zakaria cakap tadi kan tentang cukai langsung tu dulu. Untuk mudah faham, cukai langsung ni diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan cukai tak langsung oleh Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Kalau kita tengok dari segi hasil cukai dengan hasil bukan cukai, hasil cukai ni dia contribute lebih kurang 76%, 75-76% kepada keseluruhan hasil negara. Dan hasil bukan cukai lebih kurang 25-26%. Yang hasil bukan cukai ni macam contoh yang paling elok sekali yang dividen. Dividen yang kita terima dari Petronas, daripada Bank Negara, apa semua ni kan. So those are all hasil bukan cukai. Hasil cukai is actually daripada lembaga hasil dan daripada Kastam. Kalau kita tengok dari segi peratusan contribution cukai langsung dengan cukai tak langsung kepada hasil, cukai langsung dia contribute lebih kurang 55% kepada hasil negara dan cukai tak langsung lebih kurang 21%. Bagi negara-negara membangun dan negara-negara maju, dia punya ratio antara cukai langsung dengan cukai tak langsung tu lebih kurang sama. Kita punya cukai langsung ni tinggi. Tak seimbang kan. Yang cukai tak langsung ni dia rendah sikit. Dia cukai tak langsung ni dia rendah bukan sebab dia kutipan dia kurang, tak, tapi disebabkan kemudahan facilities yang diberikan kepada pembayar cukai sebab kita nak galakkan import, galakkan ekspor apa semua ni kan. So bermakna the trade facilities yang kita berikan, sebab itu disebabkan yang itu banyak pelepasan cukai atau pengecualian cukai yang diberikan. Sebab itu salah satu daripada penyata bajet, kalau tak silap saya, yang kerajaan cadang untuk nak keluarkan, dia akan menilai jumlah pengecualian cukai yang diberikan, bermakna the value yang kita hilang kan, bermakna penyata cukai ya, penyata cukai dimasukkan dalam perkiraan. Bukan dimasukkan, dimaklumkan supaya kita tahu. So sebab itu saya rasa kalau kita tengok in terms of dia punya cukai langsung dengan cukai tak langsung lah. Berbalik kepada cukai tak langsung ni, cukai langsung ni saya rasa alhamdulillah pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dari segi strategi kutipan cukai dan dari segi pendekatan yang digunakan, alhamdulillah tahun ke tahun memang meningkat. Sebab itu lembaga yang tak boleh lari, Datuk. Takut kan kalau lembaga. Mana mau lari kalau kejar lembaga. Betul. So dari segi Kastam pun betul lah macam Prof Zakaria cakap tadi, daripada STS, SST, lepas tu kita masuk JST, betul kita pergi balik ke SST. Memang tak boleh buat apalah kan, sebab dari segi dia punya political will tu dan dari segi kerajaan tidak mahu membebankan rakyat terbanyak. Kalau kita ingat balik kelemahan-kelemahan, banyaklah kelemahan JST hari tu kan, masa pelaksanaan tu. Cuma diharapkan bila diperkenalkan semula, dia melihat balik apa kelemahan-kelemahan itu, perbaiki dulu. A very glaring punya kelemahan was the refund lah. So bermakna bila JST punya case tu hari tu bincang balik pasal JST ni kan. So bila di JST punya refund punya case tu lambat dan ada yang tak dapat, pembayar cukai dan rakyat tidak percaya kepada sistem percukaian. So itu masalah sistemnya, bukannya di peringkat dasarnya cukai itu bermasalah. Betul. Jadi itu mungkin perkara yang boleh dibahaskan dalam perbincangan lanjut dan juga bagaimana kita melihat aspek teknikal percukaian itu. Saya nak ajukan soalan ini kepada Prof Datuk Zakaria ya. Tadi Prof Datuk Zakaria ada menyebut berkenaan menjadikan negara berpendapatan tinggi. Ini satu hasrat mana-mana negara pun, kerana kita adalah sebuah negara membangun yang menuju ke arah objektif itu. Namun soalnya, bila kita ingin menghasratkan negara berpendapatan tinggi, di samping kita masih lagi mengamalkan negara yang berkebajikan, memberikan insentif tunai, memberikan bantuan yang dikira sebagai keperluan dalam belanjawan, tidakkah itu akan menghalang inisiatif untuk ke arah negara berpendapatan tinggi, Datuk? Ini satu soalan yang bagus ni. Apakah pentingnya negara berpendapatan tinggi itu kepada kita? Saya secara personally, saya cakap, bagi saya fikir untuk mencapai negara pendapatan tinggi itu tidaklah begitu penting sangat. Sebabnya apa yang perlu kita tumpukan ialah kepada kesejahteraan rakyat. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita capai sebuah negara berpendapatan tinggi tetapi rakyat tidak sejahtera, saya rasa tidak ada maknanya.
Bermakna di sini, sebab tu saya kata tadi, ada bezanya antara pendapatan negara dengan pendapatan rakyat ataupun daripada hasil cukai tadi. Pendapatan negara ni dia banyak elemen-elemen dia. Dia mungkin dalam pendapatan negara yang tinggi, yang kaya ataupun yang mendapat manfaatnya mungkin business sector, mungkin orang asing daripada ekspor import, mungkin dari segi kerajaan yang boleh mendapatkan perakaunan perakaunan negara, perakaunan kerajaan yang mantap. Tetapi yang persoalkan sering ini ialah perakaunan isi rumah. Jadi maksud sini ialah household income and national income, dua perkara yang berkaitan tetapi berbeza. Jadi sebab itu mungkin boleh jadi sesebuah negara kaya tapi rakyat miskin, boleh jadi begitu. Kita tak mahu begitu. Kita mahu negara kaya, rakyat kaya sama. Jadi kita mesti mempunyai satu polisi yang tepat, iaitu sebuah negara yang kaya, mana GDP-nya adalah baik, GDP-nya tinggi, GDP per kapitanya tinggi, pertumbuhan ekonominya tinggi, produktivitinya tinggi, dan manfaat daripada prestasi ekonomi yang baik itu disalurkan kepada rakyat, disalurkan kepada isi rumah, dan mana isi rumah juga boleh mencapai pendapatan isi rumah yang baik, yang tinggi, yang memadai. Sekarang ni kita sedang mempersoalkan iaitu pendapatan isi rumah kita yang kita katakan lebih separuh daripada pendapatan isi rumah kita tidak dapat berbelanja secara wajar. Jadi saya fikir ini agak perkara yang serius dan perkara yang perlu diberikan perhatian. Dan alhamdulillah kerajaan sekarang ni sedang memberikan perhatian tentang perkara itu dengan lebih serius lagi. Sebab itu beberapa langkah cuba diambil untuk address isu tentang pendapatan isi rumah yang rendah yang sedemikian. Jadi satu contohnya ialah untuk menaikkan gaji para pekerja kita, kerana pendapatan isi rumah kita itu lebih kurang lebih daripada separuh ataupun hampir-hampir 2/3 daripada pendapatan isi rumah itu adalah bersumber daripada gaji pekerja. Dan gaji pekerja ini kita dapati jadi masalah besar, kerana gaji tidak dapat naik dengan pantas. Walaupun kita dapati produktiviti naik dengan baik, especially selepas COVID-19, aktiviti kita naik, tetapi gaji kita naik, tetapi tidak naik dengan sepantas itu. Maka kita dapati bahawa apa yang dipanggil sebagai compensation of employee to GDP ratio ataupun labor income share kita, yang sebelum GDP 37%, sekarang selepas COVID dia turun kepada 34.2%. Kita nak sasarkan naik kepada 40%. Pada tahun 2025 tak mungkin itu akan kita capai. Dan juga kita nak capai lagi lah pada 2030 nanti kepada 45%, saya fikir begitu. Dan maka sesuatu dasar yang progresif harus dilakukan oleh kerajaan untuk kita mencapai ke tahap itu. Sebab tu saya katakan tadi, negara pendapatan tinggi bagus, tapi tidaklah sebenarnya begitu penting sangat, kerana satu lagi perkara, kita boleh capai negara pendapatan tinggi tahun ini, tahun depan kita terpeleset balik kalau kita tidak berhati-hati. Jadi bermakna bila sesebuah negara itu masuk dalam kategori berpendapatan tinggi, rakyat tidak bermakna dia akan kekal di dalam kategori itu selama-lamanya. Baik. Datuk Zakaria, Datuk Aziz, tadi disebutkan tidak semestinya negara berpendapatan tinggi itu rakyatnya juga berpendapatan tinggi. Ada dua perkara yang seolah-olah sama, tetapi dia berbeza dalam konteks bagaimana kita melihat perkara itu. Cuma bila disebutkan tentang meningkatkan pendapatan, gaji RM3,000 itu disarankan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri supaya pihak swasta meningkatkan. Cuma ada pihak-pihak industri mencadangkan supaya ia bukan hanya disarankan, tetapi diwajibkan untuk RM3,000 seperti gaji minimum RM1,700. Maka ini menggambarkan bahawasanya dalam kitaran ekonomi itu kerajaan masih lagi belum ada kuasa penuh untuk interfere. Dan kalaupun masuk campur, apa kesannya kepada penawaran ekonomi majikan dan sebagainya? Memang isu gaji minima tu ada banyak
halangan atau tentangan daripada peniaga-peniaga lah, entiti perniagaan. Sebab bila kita naikkan gaji minimal daripada RM1,500 ke RM1,700, sedikit sebanyak kos akan meningkat. Dan bila kos meningkat, dia akan diterjemahkan kepada harga barang yang tinggilah. Tapi kalau kita tengok isu peningkatan gaji itu, macam Prof Zakaria cakap tadi, dari segi produktiviti. Kalau produktiviti itu nak meningkat, of course gaji itu kena meningkat juga. Bermakna sekarang the matching punya isu lah. Maknanya kalau kita increase the gaji, produktiviti meningkat tak? Ataupun kalau ada produktiviti meningkat, kena naikkan gaji. Sebab tu saya rasa kerajaan buat dasar gaji progresif tu untuk membantu dari segi pengiraan dan dari segi melihat dari segi productivity against dengan gaji tu. Tengok macam tu kedua. Saya kata ini satu inisiatif yang bagus dan saya rasa ada banyak syarikat-syarikat yang turut serta dalam program dasar gaji progresif ni. InsyaAllah kalau program ini berjaya, kita boleh tengok bermakna pendapatan yang bermakna kepada rakyat, bermaksud dari segi kalau dia punya output atau produktiviti yang dia bantu syarikat untuk meningkatkan hasil syarikat itu, of course gaji dia pun kena meningkat juga. Dan saya rasa slowly ni bagus. Kalau kita nak tunggu pihak-pihak swasta, naik gaji dia tak naik kan. So memang kena ada push factor daripada kerajaan supaya gaji ni bermakna kerajaan buat dulu dan kita push pihak-pihak swasta, the private sector untuk naikkan gaji juga sama dengan kerajaan dan pejabat awam. Tadi ada sebut tentang negara kebajikan. Saya rasa ini satu perkara yang penting yang kerajaan kena tengok juga. Sebab kita, we cannot be satu negara sampai bila-bila pun kita membantu, bermakna SDR, SARA apa semua. Memang ada rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan seperti SDR dan SARA. Tapi sampai bila? Kan, bermakna sebab tu saya rasa ada satu inisiatif yang dipanggil Inisiatif Pendapatan Rakyat ataupun IPR, merupakan satu inisiatif yang bagus. Sebab dia slowly, mula-mula kita bantu dulu, lepas tu kita bagi dia this inisiatif untuk buat inisiatif on the pertanian, lepas tu usahawan tani, lepas tu usahawan makanan apa semua kan, dan operator kalau tak silap saya, supaya melatih these people dan bagi ruang kepada dia orang untuk berniaga apa semua, supaya dia boleh berdikari dan boleh generate income sendiri. Kalau tak silap saya, perkara ni memang dilaksanakan oleh pusat-pusat zakat seluruh Malaysia. Kalau kita tengok satu keluarga tu, kita macam mana kita bantu dia, kita bagi duit kepada ibu bapa tu untuk buat berniaga, dan kita bagi duit kepada anak-anak untuk pendidikan. So lama kelamaan, throughout the years kan, bila kita bergerak apa semua, bila anak-anak dia dah dapat a good education, dia kerja dan dia boleh kerja dia bagus dan dia boleh generate income sendiri. Dan ibu bapa tu yang kita bagi modal untuk dia orang berniaga apa semua, dan dia boleh berniaga, dia boleh berdikari slowly, dan kita tak perlu dah bayar bagi bantuan zakat kepada dia orang. Saya kata the same principle apply dekat IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. Dan tadi Prof ada juga sebut tentang KDNK kan, dari GDP dan dari segi hasil. Of course kalau kita punya KDNK kita meningkat, dengan harapan kutipan hasil akan meningkat. Sebab tu saya cakap tentang tax to GDP punya ratio tu. Kalau dia in tandem, bermakna bila KDNK meningkat, hasil juga meningkat. Dia selari lah. Dia selari. Kalau dia selari dari segi 15% daripada KDNK, dia punya tax collection tu, ataupun lebih kurang 19% daripada KDNK, cantiklah. Sebab bila dia punya KDNK meningkat, atau GDP tu meningkat, hasil tu meningkat, kerajaan akan dapat lebih banyak hasil untuk bantu balik rakyat dan sejahterakan rakyat. Saya rasa perkara yang penting macam infrastruktur kan, dari segi pengangkutan, perumahan, banyaklah kan. Kemudahan asas untuk rakyat. Bila kita ada duit, kerajaan ada duit, dia boleh bantulah rakyat. Datuk, itu berkenaan tentang apa yang ditawarkan kerajaan. Tapi selepas ini saya akan menyentuh pula berkenaan kesenjangan dari segi pendapatan isi rumah dan juga rakyat yang perlu ditangani secara lebih efektif dan juga agresif oleh kerajaan dalam memastikan tidak ada yang tertinggal dalam konteks perancangan keuangan negara. Semuanya seketika nanti dalam Pasca Belanjawan 2025.
baharu 2024 dengan paparan yang menarik. Arus kemajuan teknologi. Variasi terbaik dari sudut kebudayaan dan kesenian. Pendidikan masa kini. Bersama kami, saya Harid Daniel, Saya Nisaki saya Hafiz Samad, dan saya Nurain Sofina. Panorama Setiap Isnin 10.30 malam. hanya di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Aku takkan maafkan kau hari ni, esok, lusa sampai bila-bila. Ni. Nak pikat Azam. Jangan kata nak pikat. Dekat pun belum tentu tahu. Cikgu Alia pakai baju kurung, pakai sepit. Ini memang aku pakai selalu. Lepas tu pakai cermata, lepas tu jalan kepit-kepit. Kalau Alia dulu naik motor, tekankan kangkang. Kau nak yang mana? Saya Alia binti Asri mengaku saya sukakan Azam. Kejohanan berprestij bola sepak Malaysia. Liga Malaysia kini kembali beraksi. Satu perjuangan, satu sorakan. Memburu peluang meletus ledakan. Dibawakan untuk anda aksi dalam memburu 4 piala terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan sumbangsih merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah, Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia. Bersama RTM, rakan penyiar. Program-program menarik menanti anda di Terdapat TV1. pelbagai jenis bintang, daripada bintang gergasi merah yang sangat besar kepada bintang kerdil putih padat yang sangat kecil. So letupan itu kita panggil supernova. Supernova maksudnya dia akan meletup, dan jika jisimnya hampir besar macam itu, dia akan tinggalkan satu bintang neutron di tengah-tengah. Photostar tu sebenarnya macam satu status kepada macam bayi bintang. Sekiranya bintang itu lebih panas ataupun lebih orang kata macam tahap je kepanasan yang sangat tinggi, dia akan menghampiri ke arah kebiru-biruan berbanding dengan bintang-bintang yang lebih sejuk. Mewarnaimu hanya di TV1. Kita bersua kembali pasca Belanjawan 2025, masih bersama yang berbagai Datuk Haji Abdul Aziz dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria. Datuk Aziz, kita simpan dulu soalan yang kita sudah bincangkan tadi. Saya terus kepada Datuk Dr. Zakaria kerana menarik soalan ini berkenaan tentang hasrat yang amat berhormat Datuk Seri Anwar, ya, Datuk Dr. Zakaria, untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Perkara ini menjadi hasrat supaya isi rumah dan ketua isi rumah itu dibantu dalam konteks mengeluarkan mereka daripada kemiskinan tegar. Namun soalnya, kita perlu memahami perbezaan antara kemiskinan dan kemiskinan tegar. Apa mungkin berealisasi untuk kita mengeluarkan negara daripada adanya golongan yang dikategorikan sebagai miskin? Kerana tingkat kemiskinan pun sudah meningkat kepada 2283 kalau tidak silap saya. Jadi, apakah agenda ini boleh terrealisasi melalui perancangan jangka pendek dalam belanjawan saja, Datuk? Soal kemiskinan ini agak menarik dan agak sensitif. Sebabnya ialah bila kita bercakap tentang kemiskinan tegar, ukurannya berbeza-beza. Yang digunakan oleh Jabatan Perangkaan berbeza. Kalau digunakan oleh Kementerian Kebajikan daripada apa dipanggil tu ialah berbeza-beza lah gitu. Kalau kita lihat, dan sebenarnya benda ini pun telah menjadikan satu isu politik, terutamanya apabila kemiskinan tegar katanya telah terhapus di Sabah kemudiannya. Saya rasa isu sekarang ni bukan isu kemiskinan tegar. Isu sekarang ni ialah isu kesejahteraan. Sebab kemiskinan tegar itu ialah kemiskinan, kalau kita mengambil definisinya, ialah mereka yang tidak dapat
menampung perbelanjaan untuk makan minum. Ya. Dipanggil kemiskinan tegar, dan ini jumlahnya sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Tu adanya pocket of them, ada mungkin di kawasan Sabah, di kawasan Pintas, Kota Marudu, macam gitu. Mungkin ada sikit-sikit agaknya di Kelantan gitu kan. Tetapi masalahnya kemiskinan ni konsepnya sangat luas. Ada kemiskinan pelbagai dimensi dan sebagainya. Tetapi yang menjadi isu sekarang ni ialah kesejahteraan. Iaitu dia bukannya miskin. Kesejahteraan ini diukur dari segi pendapatan isi rumah purata ataupun pendapatan isi rumah median ataupun penengahnya. Dan selalunya kita katakan seseorang itu dapat berbelanja secara wajar ataupun tidak. Dan kita menggunakan pendapatan wajarnya. Dan seperti saya katakan tadi, lebih daripada separuh ataupun mungkin hampir-hampir 2/3 daripada pendapatan isi rumah kita tidak dapat berbelanja secara wajar, tidak dapat mencapai pendapatan wajar. Bermakna mereka tidak dapat berbelanja, tidak dapat hidup secara wajar. Maka itu sebab kita katakan masalah kesejahteraan bukan sahaja dihadapi oleh B40. Kerana B40 makna 40% daripada population, daripada isi rumah. Tetapi some of the M40 juga dah sudah terjangkit sekarang ni. Iaitu mungkin saya katakan tadi telah memasuki 50% ataupun mungkin dah masuk lebih, hampir dekat 65% daripada pendapat isu rumah kita tidak dapat berbelanja secara wajar. Jadi bermakna di sini bagaimana kita dapat mengatasi masalah kewajaran hidup isu rumah kita. Jadi pendekatannya ialah dengan meningkatkan pendapatan isi rumah. Jadi untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, kita mesti meningkatkan gaji. Seperti saya kata tadi, gaji merupakan sumber utama kepada pendapatan isi rumah. Tetapi untuk selain daripada itu, barulah ada yang lain-lain lagi. Terutamanya yang sangat miskin gitu kan dekat B40 ataupun lebih rendah daripada B40, mungkin B20, B10 itu mungkinlah kita bagikan sebagai bantuan-bantuan kebajikan, SARA lah gitu dan sebagainya bantuan-bantuan kebajikan. Dan juga kita mempunyai program-program bantuan kepada mereka ni melalui program-program subsidi kita. Bantuan kebajikan lain, subsidi program lain. Begitu. Tetapi apa yang saya nak katakan sini, paling efektif sekali untuk sebuah negara berpendapatan tinggi, kita mesti memperkukuhkan pendapatan isi rumah ataupun memperkukuhkan gaji pekerja. Dan kerana ini masalah ni besar ni, masalah pasaran buruh. Dan untuk meningkatkan gajinya, kita tak boleh ada arahan daripada kerajaan katakan majikan mesti naikkan gaji ini, majikan mesti naikkan gaji ini, tak boleh paksa Datuk. Tak boleh begitu. Sebab gaji hanya boleh dibayar apabila produktiviti itu meningkat. Jadi sekarang berkait. Bagaimana nak menaikkan gaji, kita juga kena memikirkan bagaimana nak meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Barulah kita naikkan gaji. Kerana kalau kerajaan naik suruh meminta suruh naik gaji, dia tak boleh begitu. Kerana majikan itu saya tanyakan tadi Datuk Zakaria kepada majikan. Datuk Aziz tadi saya tanyakan apakah berasional untuk kita lakukan pada ketika ini. Saya ajukan pada Datuk Aziz Tadi Prof Datuk Zakaria menyebut tentang kewajaran hidup. Bila adanya pengkategorian ataupun diwar-warkan tentang kategori T15, 85%, 15% yang tidak mendapat rasionalisasi subsidi dan sebagainya, maka ramai yang melatah dan memberikan respon yang agak agresif dan marah di situ Tapi ini menggambarkan bahawasanya ada betulnya dan juga ada kewajarannya alasan itu, kerana bila disebutkan 12,000 itu tidak bermakna mereka itu maha kaya. 13,000 itu tidak bermakna mereka hidup mewah di Kuala Lumpur. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar juga turut menafikan siapa kata 12,000 itu yang disebutkan. Jadi kewajaran hidup, kewajaran perbelanjaan itu bersifat relatif mengikut kepada keadaan ekonomi semasa. Betul. Dan tempat. Tidak disebut T15 dalam ucapan belanjawan. Tapi disebutkan beberapa kali 15%
teratas. Kan? Bermakna apabila isu 15 ni berbangkit disebabkan oleh penyasaran subsidi, kalau tak silap saya lah, kan, bila disebutkan tentang the rationalisasi subsidi, fuel subsidi punya rationalisation ni, bermakna dia tidak akan memberi kesan kepada 85% rakyat terbanyak, tapi dia akan beri kesan kepada 15 ke atas. So bila disebut 15 ke atas tu, muncullah isu T15 apa semua, dan dari segi kategori klasifikasi definition ataupun definisi T15 tu macam mana, T20 macam mana, sebab saya rasa kita ada profiling rakyat yang apa nama ni, database kita kan, yang padu apa semua, tapi apparently the padu tu tak ramai yang mendaftar kan. So bermakna macam mana kerajaan nak profile kan, dari segi tempat duduk kat mana. Contoh macam Prof Zakaria cakap tadi, in terms of apa nama yang miskin bandar for example kan, walaupun gaji dia banyak, macam isu 12,000 itulah kan, memang gaji dia 12,000 di KL tak sama di Kelantan. Ya, masih tak cukup. Tapi macam mana kita nak profile kan, dan macam mana kita nak profile supaya kita boleh bantu. Sebab tu saya rasa perkara-perkara seperti teknologi, seperti AI ni amat perlu untuk kita buat analisa dan kita profilekan kita rakyat secara keseluruhan dan secara spesifik supaya kita dapat membantu mereka. Dan kalau kita tengok macam definisi yang miskin tegar apa semua kan, dalam zakat pun ada juga, dalam sistem zakat dia panggil fakir, miskin kan. Fakir ni bermakna tak ada pendapatan nak teruskan hidup dia. Miskin ni pendapatan dia ada tapi tak cukup kan. Bermakna definisi itu memang ada, bermakna sama ada miskin tegar ke apa semua. Tapi macam seperti cakap tadi lah, akan ada tak satu masa yang tak ada orang miskin? Tak ada. Tetap akan ada. Sebab tu apa nama ni, kerajaan perlu bagi bantuan. Sebab ada rakyat, orang-orang, individu yang memang dah kerja dah 2-3 kerja dah satu hari, tapi masih tak cukup. Dia orang perlu bantuan kan. Jadi sebab tu mengenali rakyat tu penting. Bermakna memahami masalah rakyat satu, profilkan rakyat tu satu. Sebab tu perkara-perkara macam database, AI ni amat penting untuk kerajaan buat keputusan yang tepat supaya subsidi itu tak tersasar dan supaya bantuan tu sampai ke tempat dan individu yang sepatutnya menerima bantuan. Bila bercerita berkenaan meningkatkan pendapatan rakyat itu, saya kira generasi Z ataupun generasi pada ketika ini lebih banyak terkesan dalam konteks pendapatan dan juga dalam konteks cabaran ekonomi di peringkat tempatan dan juga global. Itu kita akan lanjutkan seketika nanti, yang berbahagia Datuk Aziz dan juga Datuk Dr. Zakaria, semuanya seketika nanti dalam Pasca Belanjawan 2025. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir.
membawakan anda penglibatan tenaga-tenaga pakar di sebalik tabir dalam penganjuran perlumbaan Capri. Apa tu lagi? Jom ikut saya. Sudah pun selesai bagi pemeriksaan Lita pagi ni. Jadi kita nak masuk di dalam. 2 mod saja, iaitu mod practice atau qualifying dan juga mod race. Capri Adrenalin 2023 setiap Isnin 11.30 malam di TV1. Saksikan program-program menarik kegemaran anda di TV1 sempena sambutan Hari Deepavali 2024. Putu Mayam Amma. Nari tajuk? Semua nak kena bagi makan. Kalau harapkan duit Putu Mayam je memang tak cukup. Sampai bila-bila pun kita akan susah macam ni tau. 2 hari lepas, kami bergaduh. Aku cakap dengan dia, lepaskan aku. Tipu-tipu semalam bagi tahu, dah dapat kerja. Cari apa kamu? Ha? RM200,000. Dalam slot panggung RTM khas Hari Deepavali, Putu Mayam Amma, Sabtu 2 November pukul 9 malam. Selamat menyambut Hari Deepavali 2024. Mewarnaimu hanya di TV1. Ya, bersua kembali. Pasca Belanjawan 2025, kita terus perbincangan bersama yang berbagai Profesor Datuk Dr. Zakaria. Sebelum kita beralih kepada yang berbagai Datuk Abdul Aziz. Datuk Zakaria, ya, tadi kita menceritakan berkenaan kewajaran hidup, bagaimana perbelanjaan itu boleh diterjemahkan. Namun ada satu masalah yang tidak boleh kita leka dan kita nafikan, iaitu negara kita menuju ke arah negara tua atau negara menua dan disebutkan aging nation. Dan generasi Gen Z ataupun dikatakan generasi terkini mengalami masalah tersepit di tengah-tengah untuk membantu bekerja bagi menampung perbelanjaan ibu bapa dan juga untuk meneruskan kelangsungan dan memulakan kehidupan mereka berkeluarga. Jadi ini menimbulkan satu masalah di kemudian hari kerana akan menyebabkan satu masalah yang mana generasi ini akan mengalami kesukaran untuk membantu diri mereka sendiri. Jadi apa penyelesaiannya kalau tidak ditangani pada ketika ini, Datuk? Apa ni, kita menuju kepada satu masyarakat penuaan dan implikasi daripadanya ialah tentang bagaimana golongan yang telah berumur ini yang bilangannya peratusannya semakin meningkat dan juga bilangannya juga meningkat, bermakna bagaimana kerajaan menangani isu ini dengan menyediakan menyediakan persekitaran hidup yang selesa untuk golongan tua ini. Jadi kalau kita lihat, sebab tu kalau kita dikatakan, kalau katakan golongan ini semakin meningkat ataupun kita panggil sebagai dependency ratio-nya makin meningkat, iaitu peratusan orang-orang tua ni makin meningkat, dia akan menimbulkan beban kepada kewangan kerajaan. Jadi kalau kita cakap beban soal ini ialah kita akan tidak boleh tidak dua perkara yang kita kena lihat, iaitu pertama ialah soal dari segi kebajikan mereka. Adakah mereka ini boleh hidup dengan selesa di waktu mereka dah sampai kepada peringkat tua. Peringkat tua ni macam peringkat saya lah. Ya, ini soal social security kita mampan ataupun tidak, Datuk? Yes, that's right. Jadi makna dia kita akan terus lihat kepada kita punya tabung kewangan yang ada pada kitanya, iaitu tabung pencen dan juga tabung KWSP kita. Adakah memadai dan tidak? Dan kita tahu sekarang ni bahawa tabung KWSP kita sedang menghadapi masalah kekurangan tabungnya sebab daripada beberapa tahun yang lepas banyak wangnya telah mula dikeluarkan disebabkan oleh COVID dahulu dibenarkan keluar. Jadi kita katakan bahawa mereka ni apabila pencen nanti ataupun apabila bersara, bukan pencen, apabila mereka bersara nanti, maka mereka ini akan menghadapi kekurangan. Jadi sekarang ini apa yang kerajaan nak lakukan ialah kerajaan ingin memperkukuhkan balik KWSP
EPF ini supaya tabung ini dapat digunakan ataupun supaya penyumbang-penyumbang kepada WSP ini apabila mereka tua, mereka dapat menggunakan wangnya dengan cukupnya. Tetapi masalahnya di sini ialah untuk menambahkan kewangan KWSP, pertama dan utama ialah pendapatan pekerja mesti kukuh dulu. Jadi ada cukup tabungan. Pekerja-pekerja ni ada cukup tabungan. Pendapatan mereka meningkat tinggi, barulah mereka boleh menabung kepada KWSP ataupun KWSP boleh meningkatkan peratusan-peratusan yang boleh disumbangkan oleh majikan dan juga boleh disumbangkan oleh pekerja ini. Ya. Datuk, kalau cerita berkenaan jaminan security ataupun social security ini, ia boleh juga dipasakkan kepada masalah inflasi. Itu mungkin kita boleh panjangkan lagi, Datuk. Tapi kesempatan ini saya terus saja kepada yang berbagai, Datuk Aziz. Isu rasionalisasi subsidi tadi kita sebutkan. Dan tindakan yang dikatakan kurang popular tetapi perlu dilakukan oleh kerajaan. Rasionalisasi subsidi diesel sudah dilakukan. Petrol mungkin dilakukan dari semasa ke semasa. Jadi tidak popular tapi perlu kita lakukan. Kita ada masalah defisit. Yang tu semua sedia maklum lah. Dan kita punya operating expenditure, belanja mengurus makin bertambah. Kalau kita tengok dari segi monumen, tahun 2024 anggaran lebih kurang 100 bilion. 2025 anggarannya 106 bilion. Peningkatan 6 bilion. Kalau kita cakap tentang bayaran persaraan, 2024 lebih kurang 34 bilion dan 2025 41 bilion. Kan, sebelum meningkat lebih kurang 6 bilion. Dan kalau kita tengok dari segi subsidi, anggaran subsidi yang kita perlu tanggung untuk 2025 lebih kurang 53 bilion. 53 bilion ni merupakan amount yang tinggi. Masalah dia bukan kita tarik subsidi, kita rasionalisasikan. Bermakna PM selalu sebut, saya pun sebut tadi kan, bermakna kita kena bantu. Bila bantuan tu kita kena bagi kepada orang yang berhak menerima. Bersasar. Dia kena bersasar. Satu yang penting tak usah kira rakyat kita lah. Kita tengok dari segi warga asing. Kan bermakna macam contoh RON 95 tu kan, RON 95 yang faham tu warga asing kan. So bermakna tak sepatutnya menerima subsidi tu. So sebab tu kita tengok mau tak mau kerajaan perlu membuat, ramai orang tak suka lah. Tapi mekanismenya Datuk, ada wakil rakyat mencadangkan ikut saiz harga kereta dan jenis kereta. Apa boleh dilakukan? That's the challenge lah. Itu masalah dia. Dari segi saya pun menarik untuk kita tengok macam mana kerajaan ataupun nak rasionalisasi fuel subsidi yang RON 95 ni. Sebab saya rasa bukan senang dari segi mekanisme dia untuk kita macam mana kita nak bantu. Macam saya sebutlah, sekarang kita kena jaga 85%. Bukan kita nak kena jaga yang 15% tu kan. Bermakna dari segi rakyat yang kita perlu jaga, yang 15 ke atas tu is okay. So mau tak mau saya rasa RON 95 itu akan diapungkan dalam pertengahan 2025 supaya dia untuk mengelakkan ketirisan dari segi subsidi petrol ni. Dan kerajaan perlu buat mekanisme lah macam mana nak membantu yang 85% tu. Saya rasa memang amat mencabar sekali. Ini mustahak untuk kita lihat langkah seterusnya dilakukan oleh pihak kerajaan, Kementerian Kewangan dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar. Saya kira sejam ini tidak cukup, Datuk. Mungkin 3-4 jam, tetapi sekurang-kurangnya yang perkara paling asas sudah kita sentuh. Melalui sejam kita bersiaran dalam Pasca Belanjawan pada malam ini. Terima kasih yang berbahagia Datuk Haji Abdul Aziz dan juga terima kasih yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria bersama kami pada malam ini. Pasca Belanjawan 2025 membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Perbahasan berkenaan Belanjawan 2025 akan mencerminkan satu lagi agenda yang akan diterjemahkan dalam aspek pelaksanaan rang undang-undang perbekalan itu. Terima kasih bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi.